Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, yang kita sanjung tinggi, yang kita raikan kelahirannya pada pagi yang barakah ini, yang diraikan kelahirannya oleh seluruh penduduk langit dan juga penduduk bumi, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita meraihkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meraihkan Maulidun Nabi. Dan tahun ini dengan cara yang berbeza, tidak seperti mana tahun-tahun yang lepas. Di dalam sebuah hadithul qudsi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, aku ini, kata Allah, sesuai dengan apa yang disangka oleh hamba aku. Hadis ini mengajarkan kita untuk bersikap sangka baik dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah, kita tidak lari daripada yang telah ditentukan oleh Allah. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita diajarkan untuk sentiasa bersikap apa yang ditetapkan oleh Allah dengan apa yang direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala hal daripada aturan kehidupan kita di atas dunia ini. Seorang hamba tidak lari daripada terikat dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tahun ini kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian seperti mana yang sedang kita hadapi. Maka sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita untuk bersangka baik dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita meletakkan sangka baik kepada Allah dengan kita yakini, dengan kita beriman bahawa di sebalik daripada setiap ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana mungkin ada 1001 rahasia, 1001 hikmah yang mungkin tidak semuanya yang diketahui oleh hambanya, yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Maka tahun ini kita meraihkan Maulidur Rasul tidak seperti mana tahun-tahun yang lalu. Kalau kita lihat pada tahun lalu atau sebelum-sebelumnya, majlis sambutan Maulidur Rasul, anjuran Malabar, Persatuan Malabar Muslim Jamaat bersama dengan Surau Malabar Hidayatul Islam, satu sambutan yang ditunggu-tunggu oleh sekian ramai daripada masyarakat Malabar di seluruh Kuala Lumpur, Selangor, bahkan seluruh Malaysia juga meraihkan sambutan Maulid ini dengan penuh kemeriahan. Subhanallah, pada tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sedikit ujian untuk kita bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan kita meletakkan sangka baik kepada Allah. Hati kita tetap juga ingin menyambut Maulidur Rasul, walaupun kita tidak berhimpun seperti mana pada tahun-tahun yang lalu, tapi setiap daripada apa yang kita inginkan, yang kita nakkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, berikan daripada pelbagai bentuk pahala daripada perkumpulan kita secara fizikal, kita juga harap Allah subhanahu wa ta'ala berikannya kepada kita pada tahun ini, sesuai dengan bagaimana hati kita yang merasa hiba, hati kita yang sudah terpaut dengan majlis-majlis yang baik seperti ini. Maka tetap kita yakin juga Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan juga pahala yang seperti yang sama kita raikan pada tahun-tahun lepas. Bahkan kita harap Allah berikan ekstra lagi, berikan lebih lagi pahala sesuai dengan pahala menyambut Maulidur Rasul, dan tambah lagi dengan pahala bersabar dengan apa yang ditentukan daripada ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadirin hadirat, penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mana menyebutkan tentang utusan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita raikan kelahirannya pada hari ini, yang kita raikan kedatangannya secara di alam dunia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelahirannya pada bulan Rabiul Awal, ataupun sebahagian daripada ulama menyebutkan Rabiul Anwar. Rabiul Awal dalam bahasa Arab itu bermaksud satu bulan musim bunga. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentukan kelahirannya dalam bulan Rabiul Awal pada musim bunga? Sesuai dengan keadaan Rabiul Awal, musim bunga yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk. Yakni kalau dari segi musim, negara-negara yang ada 4 musim, siapa yang biasa pergi ke ataupun pernah ada pengalaman pergi ke negara yang ada 4 musim, ya ada musim sejuk, ada musim panas, ada musim bunga, dan juga ada musim yang lain juga. Daripada 4 musim ini, yang paling seronok, yang paling sesuai untuk kita hidup adalah musim bunga, kerana musim ini tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Demikian hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal sesuai dengan utusan Nabi yang dapat dipraktikkan syariatnya kepada seluruh alam, yang tidak terlalu berat syariatnya dan juga tidak terlalu ringan, sesuai dengan apa yang diutuskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang wasatiyah, syariat yang mengambil jalan pertengahan, yang sesuai untuk diamalkan oleh seluruh manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hikmah atau antara hikmah kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, tidak pada bulan-bulan yang lain. Juga salah satu hikmahnya adalah supaya bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia kerana Rasulullah. Kalaulah difikirkan secara logik, di sana ada bulan Ramadan yang merupakan bulan yang paling mulia sepanjang tahun. Di sana ada bulan-bulan haram dipanggil, yaitu seperti bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan juga Rajab, yang juga merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah taala jadikan kelahiran kekasih agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak di dalam bulan Ramadan, tidak juga Zulhijjah, tidak juga Zulqa'dah, Muharram ataupun Rajab, tapi dijadikan kelahirannya pada bulan Rabiul Awal. Di antara hikmah yang lain, supaya tidak ada orang yang akan sebutkan mulianya Rasulullah adalah kerana Rasulullah dilahirkan dalam bulan Ramadan, mulianya Rasulullah adalah kerana Rasulullah dilahirkan dalam bulan Rajab atau Zulqa'dah maupun Zulhijjah. Allah tidak mahu demikian. Yang Allah mahukan mulianya Rabiul Awal kerana Nabi dilahirkan pada Rabiul Awal, mulianya hari Isnin kerana Nabi dilahirkan pada hari Isnin. yakni perkara-perkara lain yang menjadi mulia kerana Rasulullah. Allah tidak mahukan ada orang yang akan sebut Rasulullah mulia dengan sebab lain, kerana tidak ada sesuatu perkara yang melebihi kemuliaannya daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kemuliaan Nabi dimuliakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Rasulullah kepada alam ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah sebutkan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengistimewakan utusan Nabi dengan bahasa yang tidak sama Allah gunakan ketika mana menyebutkan utusan para nabi-nabi yang lain. Cuba kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan utusan para nabi-nabi yang lain, Allah sebutkan nama nabi tersebut dan kaumnya. Sebagai contoh, wa ila adin akhahum huda,
Kepada kaum 'Ad diutuskan Nabi Hud alaihi salam. Wa ila Samud akhahum Salihah. Kepada kaum Samud diutuskan Nabi Salih alaihi salam. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kepada kaum Madian diutuskan Nabi Syuaib alaihi salam. Demikian Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan utusan sebahagian daripada para nabi dan rasul di dalam Quran, Allah sebutkan nama kaum dan juga nabi yang diutuskan. Tetapi kita tidak akan pernah jumpa di dalam Al-Quran kepada umat ini diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah sebutkan demikian di dalam Al-Quran, seperti mana ketika Allah sebutkan utusan para nabi-nabi yang terdahulu dikhususkan kepada umat-umat yang tertentu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diumumkan utusan nabi kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau ya Muhammad Rasulullah kecuali kepada sebagai rahmat kepada sekalian alam. Yakni utusan Rasulullah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dengan sebutkan utusan nabi adalah kepada seluruh alam, bukan kepada kaum sekian, bukan kepada bangsa sekian, tidak juga kepada waktu sekian, tetapi utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepada sekalian alam, kepada alamus samawat, alam langit dan juga alam bumi, kepada alam manusia, kepada alamul jin. Utusan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diistimewakan oleh Allah, nabi yang sudah tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak langsung memerlukan pujian daripada kita pun secara hakikatnya. Apalah sangat pujian-pujian yang kita bacakan, apalah sangat qasidah yang kita lafazkan, apalah sangat maulid yang kita bacakan dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lidah kita, berbanding dengan apa yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika mana memuji Rasulullah, baru tadi kita dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz kita, imam kita memimpin kita dengan bacaan Qasidatul Burdah. Bacaan Qasidatul Burdah adalah bahagian daripada bentuk selawat ke atas Rasulullah, bentuk pujian ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seseorang memuji Rasulullah, ketika seseorang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya selawatnya kepada Rasul, pujiannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apa dibandingkan dengan apa yang sudah dipuji oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kita disuruh oleh Allah untuk memuji Rasulullah, kita disuruh oleh Allah untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapat bahagian daripada manfaat selawat tadi, tapi bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagi diri Nabi, beliau baginda sudah terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, baginda sudah diawali selawat ke atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika kita berselawat kepada Nabi, kita diajarkan selawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat kita diawali dengan Allahumma, walaupun diri kita yang berselawat, tetapi sebenarnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhan kami, selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Yani kenapa bukan kita saja secara direct selawat ke atas Nabi, tetapi selawat kita dikembalikan kepada Allah. Kita doa kepada Allah, ya Allah engkau selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebenarnya tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang layak untuk memuji Rasulullah, yang layak untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian nabi yang kita raikan, nabi yang kita ingin puji dengan selawat dan juga qasidah yang kita bacakan, dengan juga ditambah dengan bacaan-bacaan maulid yang menjadi satu amalan di dalam menyambut Maulidur Rasul. Pelbagai bentuk acara yang dilakukan. Ada sebahagian negara ketika mana menyambut Maulidur Rasul, mereka membaca Qasidatul Burdah.
ada sebahagian tempat ketika menyambut Maulidur Rasul mereka membaca selawat-selawat yang lain. Ada sebahagian tempat membaca Dalailul Khairat sebagai salah satu tradisi memuji dan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ada sebahagian tempat yang membaca Maulid Syarraful Anam. Ada sebahagian tempat yang membaca Maulid Adhiyaul Lami. Ada sebahagian tempat membaca Maulid Al-Barzanji. Seperti mana Nusantara kita, negeri Malaysia kita yang kita cintai, negara kita ini, Nusantara ini daripada zaman beratus tahun dahulu sudah terbiasa menyambut Maulidur Rasul dengan bacaan Maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh Al-Imam Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu anhu wa arda. Ini diwarisi daripada satu zaman sampailah ke hari ini pun kita dibiasakan dengan bacaan Maulid Al-Barzanji di Nusantara. Demikian juga menjadi tradisi kepada masyarakat Malabar yang berasal daripada Kerala, India, sudah terbiasa dengan beratus-ratus tahun yang dahulu diwarisi dengan membaca suatu maulid namanya Maulid Al-Manqus yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Imam Zainuddin Al-Kabir Al-Ma'bari Al-Funnani radhiyallahu anhu wa arda, yang lahir kurang lebih pada tahun 870 Hijriah. Maulid Al-Manqus, ianya dinamakan sebagai Al-Manqus, diambil daripada perkataan bahasa Arab, daripada perkataan Al-Manqus, yakni dengan maksud maulid yang telah dikompres, yang telah diringkaskan daripada beberapa maulid-maulid yang lain, daripada Maulid Subhan, daripada Maulid Syarraful Anam, daripada beberapa maulid-maulid yang lain. Lalu Al-Imam Zainuddin Makhdum Al-Kabir radhiyallahu anhu wa arda meringkaskan maulid ini dan dikarang dengan bentuk yang ringkas untuk dijadikan sebagai amalan dibaca di rumah-rumah kaum muslimin seawal tahun 870 Hijriah di Kerala, India, menjadi amalan pada setiap umat Islam yang ada di situ untuk membaca maulid ini. Kalau ikuti sejarah pengarangan Maulid Al-Manqus, Al-Imam Zainuddin Al-Kabir Al-Ma'bari radhiyallahu anhu arda ketika menyebarkan madhab Al-Imam Syafi'i di wilayah di negeri Kerala, India, pada waktu itu, pada zaman dakwahnya beliau, negeri Kerala dilanda dengan satu wabak penyakit yang dahsyat. Wabak penyakit yang melanda negeri Kerala pada waktu itu lebih dahsyat daripada apa yang berlaku pada kita sekarang. Yakni setiap saat orang mati tanpa ada tanda-tanda. Kalau wabak corona yang ada sekarang mungkin ada beberapa tandanya, demam dulu ke atau apa dulu ke, tapi wabak yang melanda pada ketika itu tidak ada langsung apa-apa tanda, tiba-tiba orang meninggal. Setiap saat orang meninggal dengan wabak yang berlaku, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Kerala pada waktu itu. Maka masyarakat panik, tak tahu nak buat apa, datang berjumpa dengan Al-Imam Zainuddin Al-Kabir Al-Ma'bari radhiyallahu anhu arda, meminta supaya dibekalkan kepada umat Islam dengan satu doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat penyakit wabak itu. Maka beliau menuliskan Maulid Al-Manqus dan disebarkan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di situ untuk menjadi amalan bacaan di setiap rumah. Subhanallah, dengan amalan bacaan Maulid Al-Manqus ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak yang ditimpakan kepada negeri Kerala pada waktu itu. Betapa besar barakah yang ada di dalam memuji Rasulullah, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi amalan tawassulnya orang-orang mukmin pada waktu itu yang menjadi sebab untuk wabak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada seluruh negeri itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Maulid Al-Manqus inilah yang diteruskan tradisinya daripada satu generasi ke satu generasi yang lain sehingga ke hari ini menjadi satu bacaan yang diamalkan oleh kaum Malabar. Tidak terkecuali juga kalau kita lihat bacaan Maulid Al-Manqus yang dibaca dengan sangat meriah dalam setiap tahun pada sambutan Maulidur Rasul yang dianjurkan oleh Persatuan Malabar Muslim Jamaat dengan Surau Malabar Hidayatul Islam. Pada setiap tahun kita akan berkumpul beramai-ramai untuk membaca Maulid Al-Manqus dan juga selawat-selawat yang lain, yang aktiviti ini
Tradisi ini sudah diamalkan lebih daripada 60 tahun dahulu oleh kaum Malabar yang ada di wilayah Kuala Lumpur dan juga Selangor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan generasi-generasi akan datang yang hati mereka sentiasa terikat dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa akan generasi akan datang mengambil berat terhadap tradisi-tradisi baik yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan aku di hari akhirat nanti, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, di hari akhirat, adalah mereka yang paling banyak selawat ke atas aku, mereka yang paling dekat dengan aku di hari akhirat. Maka himpunan-himpunan seperti ini, walaupun kita berhimpun pada tahun ini dengan satu cara yang lain, tidak seperti mana yang dahulu, tapi hati kita berpaut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita berselawat, lidah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun majlis kita pada pagi ini kita tengok melalui handphone, tapi hati kita sudah berpaut dengan baginda Rasulullah yang berada di Qubbatul Khadra, di Madinah An-Nabawiyah, Madinatul Munawwarah, maka pastinya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Nabi pernah sebutkan di dalam sebuah hadis, ketika mana balik daripada peperangan, Nabi sedang berehat dengan sahabat yang sebahagiannya yang berlumuran darah, yang terluka sana, yang terluka sini. Nabi kita sedang berehat dengan para as-sahabat. Maka kata Nabi SAW, dalam keadaan sedemikian, Nabi sebutkan kepada para as-sahabat, ashtaqu ila ikhwani, aku rindu untuk berjumpa dengan saudara mara aku. Cuba kita bayangkan keadaan Nabi waktu itu, yang balik daripada peperangan, yang ada di hadapan Nabi waktu itu adalah para sahabat yang ada daripada kalangan mereka, yang badan mereka waktu itu berlumuran dengan darah, yang masih lagi luka mereka itu daripada peperangan yang mereka balik. Maka Nabi sedang duduk dengan para sahabat dalam keadaan seperti itu. Nabi sebutkan, ashtaqu ila ikhwani, aku rindu untuk berjumpa dengan saudara mara aku. As-sahabah yang berada di hadapan Nabi waktu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, bukankah kami ini saudara mara engkau ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, antum ashabi, kamu ini adalah sahabat-sahabatnya aku. Tapi yang aku maksudkan, aku rindu untuk berjumpa dengan saudara mara aku adalah daripada kalangan umat aku, yang beriman dengan aku, yang berselawat ke atas aku, tetapi mata mereka tidak pernah melihat wajah aku, mereka tak pernah nampak aku, tapi betapa kuatnya hati mereka beriman dengan aku. Mereka beriman dengan aku dalam keadaan mereka tak pernah pun nampak aku. Siapa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini? Dalam perkataan Nabi yang Nabi sebutkan, aku rindu untuk berjumpa dengan saudara mara aku, yaitu adalah kita semua, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Kita semua yang dimaksudkan oleh Nabi, yang beriman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini, kerinduan kita kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada majlis-majlis yang biasanya kita berkumpul secara beramai-ramai, kita sudah diberikan ubatnya oleh Rasulullah lebih awal lagi dah. Nabi kita sudah sebutkan lebih awal, ketika mana seseorang daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang hatinya sudah rindukan kepada Nabi, yang hatinya sudah beriman kepada Nabi, tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah sebutkan lafaz cinta daripada Rasulullah kepada kita. Demikian juga majlis-majlis seperti ini, yang kita tidak mampu untuk berkumpul secara fizikal, tapi hati kita sudah berpaut dengan majlis yang mengingatkan kepada Rasulullah, maka pastinya ubatnya adalah kerinduan daripada baginda Rasulullah SAW kepada kita. Betapa beruntungnya kita yang sudah dirindukan oleh baginda Rasulullah untuk berjumpa kita. Kalau Nabi sudah rindu untuk berjumpa kita, bagaimana sepatutnya hati kita yang sudah berindukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka
hati kita yang sudah merindukan untuk berkumpul secara beramai-ramai, untuk membaca maulid Nabi, untuk memuji Rasulullah, untuk berselawat ke atas Nabi, maka pasti akan diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat kita meletakkan husnudzan, meletakkan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair kepada penganjur majlis Persatuan Malabar Muslim Jamaat, seluruh ahli jawatan kuasanya. Jazakumullah khair kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau Malabar Hidayatul Islam. Walaupun tahun ini tidak menjadi penghalang kepada kita untuk menyambut Maulidur Rasul dengan cara yang agak berlainan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di alam maya ini kita dijumpakan, mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita bersama dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dihimpunkan seperti mana kita dihimpunkan di alam maya dalam Facebook live hari ini. Mudah-mudahan Allah taala akan himpunkan kita di alam nyata di syurga Firdaus bersama dengan kekasih agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadza billahi taufik wa sallallahu wasallam ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.